Ni terkenal dengan perkuburan Ma'la lah, tempat ditanamnya jasad Khadijah, isteri Nabi SAW. Perkuburan Ma'la di mana? Di belakang sana. Nampak ada hotel bangunan tinggi tu, belakang sana ada perkuburan Ma'la. Baru-baru ni kita balik daripada Jaranah, kita lalu kan. Jadi Ma'la ni maksudnya membawa kepada tempat yang tinggi. Jadi Nabi SAW berasal daripada kawasan ni lah. Dia ada beberapa kawasan. Pertama Ma'la, kawasan tinggi. Yang kedua kawasan Misfalah, kawasan yang agak pertengahan. Misfalah mana? Di belakang kawasan Clock Tower. Kita duduk tu, belakang tu Misfalah. Lepas Misfalah dia ada satu kawasan yang paling rendah sikit, nama dia Bathak. Bathak ni sampai ke hari ni kalau hujan dia akan banjir dulu. Cuba kita tengok di belakang ke arah masjid, nampak tak Kaabah kalau kita nak turun kena turun bawah lagi. Betul tak? Dan kita nampak tak keliling kita ni dikelilingi dengan bukit. Jadi betul lah dalam Quran sebut, doa Nabi Ibrahim kata biwadin ghairi dhi dar'in, satu lembah. Kaabah ni duduk dalam lembah yang tidak ada apa-apa, kering kontang. So kita duduk dekat sini kawasan ni. Baik. Tadi kita tahu kisah rumah Abu Bakar, rumah Abu Bakar, rumah Nabi SAW. Di belakang saya ni adalah rumah kelahiran baginda Nabi SAW. Dan juga di sebelah kiri kita ni adalah kawasan Zamzam. Siapa yang nampak Zamzam Sabil tu? Telaga Zamzam di mana? Di dataran Kaabah tadi. Bila dia tutup, dia buat pipe, dia sambung dekat sini. So kalau dalam masjid kita nak ambil Zamzam, kita boleh ambil by gelas je kan. Tuang gelas sikit-sikit. Sini nak buka pipe, nak mandi pun boleh. Dia punya pipe dia besar kat ni. So lagi siapa orang lelaki nak ambil wuduk kan, boleh try ambil kat sini lah. Orang perempuan dekat depan sana. Baik. Hari ni, ini adalah rumah kelahiran Nabi SAW. Tapak sahaja. Bukannya ini secara zat. Banyak kisah kita tahu tentang kelahiran Nabi SAW. Saya tak berniat untuk panjangkan kisah tersebut. Cuma apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah, kadang-kadang ada yang bertanya dekat saya, Ustaz, kenapa Saudi tidak menjaga apa-apa yang berkaitan dengan Nabi SAW? Tentang imam-imam mereka, imam-imam besar mereka jaga. Di Riyadh ada tempat-tempat imam. Contoh imam, banyak-banyaklah imam yang berada di Saudi ni, mereka jaga tempat. Tapi berkaitan dengan Nabi, tak jaga. Contoh di rumah Khadijah ni, tak ada pun siapa tulis signboard. Di sini tak ada pun siapa tulis signboard. Tak menjaga. Sebab apa? Di dalam agama ni dia ada beberapa hukum lah. Dia ada beberapa kaedah yang mana di antara dua mudarat, kita kena jaga satu je mudarat. Di antara dua mudarat. Pertama mudarat orang tak tahu sirah. Yang kedua mudarat orang buat syirik. Orang buat khurafat. Mana yang lebih besar? Syirik dan khurafat. Jadi kita Saudi terpaksa buang yang ni dan terpaksa hilang yang satu. Sebab apa? Bila buang saja, untuk menjaga apa? Untuk menjaga supaya orang tak buat benda-benda syirik, maka akan ada kesan dia orang tak tahu tempat sirah. Itu apa yang kita sangka. Sebenarnya Saudi tetap dia ada satu lajnah. Dia ada satu hay'ah yang mengkaji sirah-sirah Nabi SAW. Cuma siapa tahu, tahulah. Tak tahu, tak tahu. Kalau nak tahu kena masuk dalam library. Dan perpustakaan sini pun ada perpustakaan. Jadi kita boleh tahu di mana tempat-tempat sirah. Macam sini, contoh di rumah Khadijah. Contoh bila orang tampal saja, ni rumah Khadijah dengan Nabi. Agak-agak orang buat apa? Kita tengok di belakang kita ni, ada orang duk pergi menatap-natap di pintu rumah. Lagi boleh pergi dekat. Kalau nampak batu-batu dekat kaki bawah tu, ada orang pergi kopak, bawa balik batu. Sebab apa? Bagi dia kata apa? Ini adalah berkaitan rumah kelahiran Nabi. Ini bukan rumah kelahiran, ini tapak sahaja. Sekarang ni dibuat apa? Perpustakaan. Dulu perpustakaan buka, tapi ditutup. Sebab apa? Orang masuk pergi koyak buku. Sebab apa? Rumah kelahiran Nabi. Koyak buku simpan. Jadi silap lah. Dan orang antara kesilapan yang paling besar sekali adalah orang sembahyang sujud ke arah ni. Sedangkan kiblat di mana? Di belakang. Nabi penat minta doa, semoga ditukar kiblat daripada Aqsa kepada Masjidil Haram. Kita hari ni tiba-tiba nak tukar balik ke arah yang bertentangan. Tak boleh lah. Perkara-perkara ni kita kena elakkan. Hari ni kita datang, kita ziarah tempat-tempat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita nak ambil ibrah. Oh, ni antara tempat kelahiran. Kita boleh cuba bayangkan, oh ni rumah Khadijah, ni perkampungan Nabi. Mungkin ada tempat-tempat yang kita bijak, ada tempat yang sama Nabi SAW bijak. Itu sahaja. Tak ada lebih. Kita main ni untuk apa? Untuk kenang jasa baginda Nabi SAW, itu saja. Baik, di bukit sebelah kiri kita ni, bukit nama Jabal Abi Qubais. Ataupun nama lain ni adalah Bukit Amanah. Bukit Abu Qubais ni, kalau tadi di Kaabah adalah tapak pertama yang Allah bina sebelum Allah bina tempat-tempat lain. Dulu Kaabah sebelum zaman Nabi Ibrahim bukan macam tu lah. Kaabah dulu tapak dia dilindung seolah-olah dalam anak bukit yang kecil. Dan kiri kanan tu kawasan untuk Mekah ni adalah kawasan perdagangan. Orang daripada utara nak pergi selatan, timur nak pergi barat, semua dia akan lalu kawasan Kaabah. Jadi Kaabah dulu ni dia terselindung di arah anak bukit. Jadi orang kiri kanan lah dia berjalan. Cuma bila sampai zaman Nabi Ibrahim AS, Allah perintahkan untuk bina. Hari ni yang kita nampak tu adalah
seperti mana binaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu je tak lebih. Itu tempat pertama. Bukit ini adalah bukit yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, melainkan selain daripada bukit-bukit lain. Allah cipta bumi ni, bukit ni dulu, baru Allah bina bukit lain. Terdapat dalam kitab sirah. Bukit Abu Qubais ni apa yang berlaku dekat sini? Antara kisah yang menarik yang berlaku di sini adalah kisah bulan terbelah dua. Nabi SAW duduk dekat sini waktu tu. Orang Quraisy minta, kalau engkau bawa agama yang betul, kalau engkau bawa Tuhan yang betul, minta pada Tuhan kau untuk belah bulan jadi dua. Dan Nabi minta doa, ya Allah belah bulan jadi dua. Allah belah. Tapi orang musyrikin tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Mereka minta juga pada Nabi Muhammad, kalau engkau bawa agama yang betul, kalau engkau bawa Tuhan yang betul, jadikan Bukit Safa tu emas keseluruhannya. Bukit Safa hari ni kita nampak mungkin kecil, besar. Cuba kita masuk bawah ground floor, kita akan nampak kaki bukit. Dia lebih besar. Cuma sekarang ni nak masuk dalam kawasan masjid terpaksa dikecilkan lah. Minta bagi jadi emas keseluruhannya. Dan Nabi cuba minta untuk pada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan emas seperti mana yang mereka minta. Tapi Allah hantar salam. Allah kata apa? Kalau aku boleh jadikan, tapi kalau aku jadikan mereka tak beriman juga, aku akan jatuhkan azab yang sangat pedih ke atas mereka. Ini yang berlaku. Maka Nabi dah tarah mereka ni hanya tidak lain tidak bukan, hanya nak mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata tak payah lagi, akan jadi masalah lain. Baik, apa kisah juga yang berlaku di sini? Nabi SAW berdakwah di Mekah. Orang Mekah tak terima Nabi. Nabi sedih. Berlakunya tahun kesedihan, kematian Khadijah, kematian Abi Talib, pakcik dia yang sentiasa menyokong dia. So selepas daripada itu Allah bagi hadiah apa? Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah bagi hadiah, Allah bagi ilham pada Nabi SAW untuk teruskan dakwah. Nabi terfikir satu benda untuk naik dakwah ke Taif. Sebab apa? Taif ni, di Taif ada sebahagian pada keluarga Nabi juga, kerabat. Jadi Nabi fikir, oh kalau aku berjaya tawan kota Taif, Islam akan berada pada tempat yang tinggi. So kita akan berjaya, perang ke apakah strategi, bila duduk tempat tinggi ni akan berjaya. So apa Nabi buat? Nabi pergi ke Taif. Siapa yang nak pergi nanti akan tengoklah di sana, ustaz akan ceritalah apa sirah yang berkaitan dekat sana. Baik, di Taif Nabi dapat apa? Nabi dapat lagi teruk daripada orang Mekah buat. Orang Mekah takat buat apa? Orang Mekah takat buat hina Nabi. Orang Mekah takat kata Nabi ahli sihir. Orang Mekah takat kata Nabi gila. Tapi di sana bila mana Nabi sampai saja, tak sempat Nabi nak cakap lagi, tak sempat Nabi nak sampaikan lagi. Nabi sampai, Nabi pijak kaki kanan orang Taif, 7 kaki kanan Nabi SAW. Nabi langkah kaki kiri, orang Taif baling dekat kaki kiri Nabi SAW. Try kita kutip batu, seorang test Ustaz Ikrami ke jalan, kita try 7 kaki dia. Kan? Sakit ke tak sakit? Sampai berdarah, bertakun darah Nabi SAW. Boleh bayanglah. Orang baling dekat muka, orang baling dekat kaki, orang baling dekat badan, berdarah Nabi SAW. Nabi balik ke Mekah dalam keadaan kesedihan. Yang mana waktu tu malaikat offer untuk hempap 2 bukit Al-Akhshabain ke atas orang Taif yang melampau. Malaikat kata apa? Aku tahu apa yang berlaku pada engkau di Taif. Nak tak kalau aku offer kau angkat 2 bukit Al-Akhshabain, 2 bukit, dan aku hempak ke atas orang Taif. Nabi kata apa? Tak. Nabi tak minta menjatuh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka untuk beriman di atas agama ni. Hari ni kalau kita naik Taif, alhamdulillah semua orang beriman di atas Islam. Salah satu bukit yang di offer apa? Bukit Abu Qubais. Bukit Abu Qubais ni kalau kita nampak ni kecil je, tapi dia bersambung ni, dia sambung sini, dia sambung belakang sana lagi. Bukit Abu Qubais ni antara bukit yang besar di kota Mekah ni. Ni antara bukit ni lah. Kalau kita tengok daripada side atas, kita akan nampak kebesaran, besarnya, luasnya Bukit Abu Qubais. Jadi ini juga antara salah satu bukit yang di offer untuk hempap ke atas orang Taif. Okey, jadi wallahu alam. Setakat ini saja kita punya sirah. Ada persoalan? Saya rasa tak ada persoalan, sebab kita pun akan masuk ke dalam masjid untuk solat. Dan sekali lagi saya pesan, hari yang berbaki kita berada di kota Mekah ni, di Masjidil Haram, yang mana tempat lain dah tak ada dah. Balik Malaysia kita dah tak ada dah. Fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan 100,000 kali ganda. Sebab apa? Bila mana kita datang di sini, kita kena jadikan ini adalah satu platform untuk kita baiki diri kita kepada yang lebih baik. Macam saya selalu cakap, ini adalah platform untuk kita cuba untuk istiqamah dalam satu-satu ibadah. Mungkin di Malaysia kita disibukkan dengan kerja, di Malaysia kita disibukkan dengan nak hantar anak sekolah, di Malaysia kita sibuk dengan komitmen-komitmen yang lain. Tapi di sini tak ada benda pun. Habis kuat kedai, habis kuat pergi makan, lepas tu masuk masjid balik. Dia ulang benda tu. Jadi normal bagi manusia biasa, bila dia ulang benda ni dalam beberapa hari, dia boleh kekal dengan satu benda tu. Jadi susun strategi, kita masuk perang, betul-betul letak strategi. Oh, aku main ni aku nak cuba istiqamah satu benda ni. Cuba istiqamah. Sebab apa? Antara sunnah Nabi SAW, Nabi seolah-olah dilihat cuba datang setahun sekali.
So kalau ada kemampuan lagi, datang lagi tahun depan. Buat lagi strategi. Okey, tahun depan pula mai aku nak cuba istiqamah satu benda ni. Sebab kita manusia biasa, kadang-kadang iman yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tak boleh terus semua satu umrah ni lah, terus nak buat. Balik-balik pegang sorban sebakui, pegang tasbih duduk soft tamah. Lepas tu tahan 3 hari je. Kita tak mahu benda ni. Kita nak kalau boleh yang berkekalan. So buat strategi, balik Malaysia minta ke Allah, ya Allah murahkan rezeki, kalau boleh aku nak mai lagi tahun depan. Cuba lagi untuk datang. Sebab apa? Ini adalah satu platform untuk kita cuba baiki diri. Seolah-olah kita hantar diri kita masuk summer camp. Masuk summer camp, cuti sekolah, cuti ni, kita hantar masuk summer camp. Ni waktu untuk kita tarbiah diri dia. Kalau kita duduk di Malaysia, kita mungkin hantar anak-anak je. Tapi sekarang kita kena hantar kita juga. Baru kita hantar kita, baru kita boleh tatbik, kita boleh amalkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Itu tujuannya kita datang umrah ni. Supaya apa? Supaya kita kita jadi orang yang lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dan kita boleh cuba untuk baiki diri kita kepada yang lebih baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita sepanjang kita berada di sini, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap permintaan kita sepanjang kita berada di sini. Dan moga-moga juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia yang boleh istiqamah dengan satu ibadat, supaya kita jadi manusia bersyukur dan yang lebih baik daripada keadaan kita yang sekarang. Wallahu alam. Saya minta maaf jika ada kekurangan daripada awal sampai habis. InsyaAllah nanti ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa untuk ziarah.